Bila sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sarratka hasanatuka wa asa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita, Nabi kita, Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berada di tengah hari yang berkat ini, di bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Masih lagi kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah yang mana kita telah maklum sebulan terkena dengan bulan ibadat. Salah satu daripada bulan Allah Ta'ala iaitu bulan ibadat, yang mana dengan penuh manusia ibadat di bulan Zulhijjah. Permulaan bulan Zulhijjah iaitu puasa 9 hari di awal Zulhijjah. Maka di akhir puasa hari Arafah, setelah hari raya dah kita berkorban, setelah kita sudah semaya raya, ibadat semaya raya, kita gerban pula. Sudah kita gerban pula, kita berjamu pakat makan kepada pakir-pakir miskin, kepada orang-orang susah. Maka alhamdulillah, masih lagi kita adanya di bulan Zulhijjah, bulan 12. Maka di hari ini selamat jumpa kepada sidang penutung sekalian yang saja di mana berada, baik di rumah, di tempat kerja, di ofis dan juga di atas kenderaan ataupun di luar negara ataupun dalam negara. Alhamdulillah, selamat tengah hari, selamat jumpa. Di hari ini kita akan
akan beritahu sikit sebanyak kena perkara-perkara yang bersangkut paut dengan amal ibadat kita. Sebagaimana kita bercuti beberapa hari, seminggu lebih kurang, maka hari ni hari pembukaan kita. Hari pertama bagi hamba-Nya dalam minggu ni, sudah pun 3 hari dah dengan hari ni. 2 hari dah kita berlangsung di stesen kita di Al-Huda Channel. Hari ini merupakan hari yang ketiga giliran hamba di tengah hari ini. Maka hari ini hamba nak sambunglah pengajian kita. Sebagaimana dalam penanda hamba ni, masih lagi kita tak habis cara tentang yang pertama kita nak ceritanya berkenaan dengan Allah Ta'ala balakan kepada orang yang tak semayang. Orang yang tak minat dengan semayang. Orang yang buat lengah-lengah dengan semayang. Orang yang buat tak berarti dengan semayang. 2 belah bala yang Allah Ta'ala turun bala kepada orang tu. Maka kita cerita dah setengah daripadanya. Masih ada lagi saki baki 2 keadaan lagi. Nabi kata Tuhan tunjuk 3 perkara tekah dia ada hidup di dunia. Tu kita cerita habis dah. Yang keduanya 3 perkara dekat nak mati. Kita cerita belaka dah. Hari ni kita ceritanya 3 perkara berada di dalam kubur. Dan 3 perkara di hari kiamat esok. Ni insya-Allah ni perkara di petang ni hamba akan cerita satu persatu dalam hadis duk cerita. Dan selepas pada tu kita akan ceritalah pula kenaan dengan kelebihan zikir. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab dia, kelebihan zikir ni ada beratus-ratus. Maka kesempatan hamba ambil di antaranya 11 perkara ataupun 10 perkara kelebihan zikir sebagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia cerita dalam kitab dia kenaan kelebihan zikir. Baik zikir itu merupakan mengatik, baik zikir itu merupakan tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Tak ada kira. Maksudnya zikir di sini mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara yang kita nak cerita di tengah hari ini. Maka sebelum nak masuk situ, suka cerita hamba nak cerita tentang sepotong ayat yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran dia. Tuhan kata, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan ada cerita dalam Quran dia, kita pun telah maklum dah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah Ta'ala yang memberi hidup dan mati. Tuhanlah yang menjadi cipta mati dan cipta hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya menguji kamu siapa di antara kamu saat itu yang paling baik amalan dia. Jadi Allah Ta'ala ciptakan mati dan hidup. Hidup dan mati ni Tuhan buat. Maka Tuhan buat hidup dan mati. Maka sebelum pada apa ni? Sebelum pada kita nak mati ni, amalan kita di dunia. Bila kita sebelum mati ni apa kita buat gatik? Tu. Sebelum pada kita nak meninggal dunia ni, apa gatik kita buat? Amal-amal kita nak pergi kepada negeri akhirat. Tu. Tuhan buat sebelum ni nak ayat kata dia nak menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu. Supaya menguji kamu. Supaya menguji kamu siapa di antara kamu ayyukum ahsanu amala, yang paling baik sebuah amalan kita. Ni siapa dia? Karena apa? Karena bila kita mati esok, dia akan tanya, dia akan hisap amalan kita. Nak ayat kata. Sebab tu dia hidup kita ni ingat molek. Dia nak uji kita. Dia nak test kita. Bagaimana kita hidup di dunia ni? Adakah kita ingat ke dia? Adakah kita ni buat persiapan untuk nak belayar di akhirat esok? Adakah kita ni bertaubat kepada dia, minta ampun, minta maaf di atas kesilapan kita? Ada ke tak? Ni. Karena dia penuh dengan ujian dia, kita hidup dunia ni. Tak sunyi daripada ujian dia. Sebagaimana kata dalam suratul Anbiya. Dalam suratul Anbiya yang kita telah maklum ayat yang ke-35. Tuhan kata, kullu nafsin za'iqatul maut.
Tiap-tiap diri ni akan mati. Kena mati belaka. Tapi Tuhan kata wa nabluukum bisyarri wal khair. Sebelum nak mati hidup dunia ni, teka hidup nyawa ni, teka hidup ni, wa nabluukum, kami kata kami balakan kamu, kami ujikan kamu. Bisyarri wal khair, ujian itu merupakan kejahatan dan kebaikan. Fitnatan, Tuhan kata adalah ujian Allah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami dah kamu akan kembali semuanya. Akhir sekali kita kena klik pada Allah Ta'ala. Bila kita klik Tuhan, itulah yang akan tanya kita. Dia test kita. Kerana dia ada cedek bekah, dua tempat bekah. Satunya dia cedek tempat duduk syurga, yang kedua dia cedek tempat duduknya neraka. Bila dia test, bila dia uji kita dah, tu. Maka hak dia uji saat itu, bila orang tu taat ke dia, patuh ke dia, maka tempat dia sayang sekali, dia lebuh dalam syurga. Bila Allah Ta'ala sayang, bila Allah Ta'ala rahmat ke dia, sayang kepada dia, maka syurga lah tempat singgah dia, tempat duduk dia. Tu sebagaimana ayat-ayat Quran duk cerita tu lah. Sebaliknya kalau orang tu tidak taat kepada Allah Ta'ala, deraka kepada Ta'ala dalam kehidupan dia sebelum nak mati ni, Allah Ta'ala uji dia saat ini, dia terima ujian Allah Ta'ala tak lepas, maka dia akan duduklah di dalam neraka, tempat azab. Hari ujian ayat tu. Sebab tu kita kena sedar. Kita kena sedar bahawasanya kita hidup dunia ni ujian Allah Ta'ala. Tak kira miskin kaya, jangak huduh, tinggi rendah, tak ada kira laki perempuan, dalam ujian Allah Ta'ala. Pendek kata kita kena sedia 24 jam. Kita kena faham ini adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di permukaan bumi ini penuh dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita kenal kata Allah Ta'ala uji kita hidup dunia, kita menempuhi ujian dia dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran. Maka kita sabarlah. Ini qada dan qadar daripada dia dah. Dia memang nak menguji kita. Bila nak menguji kita, kita kena redha apa yang Allah Ta'ala uji kita. Alhamdulillah. Kalau dia bagi miskin pun Alhamdulillah. Kalau dia bagi kaya pun sama telah Alhamdulillah. Ingat. Ujian akan makan kepala mu lagi akan datang. Kalau Allah Ta'ala uji mu tak lepas, maka ujian Allah Ta'ala itulah Allah Ta'ala akan balaskan dengan tempat azab lagi akan datang. Ini kita kena ingat molek. Banyak di antara ayat yang dicerita. Ada lagi dalam ayat tu, Tuhan ayat tu. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu di antara ayat lain yang Tuhan Allah Ta'ala dicerita. Wala nabluwannakum bi syai'in, sungguhnya kami balakan kepada kamu, kami ujikan kamu tu bi syai'in minal khauf, dengan sesuatu daripada ketakutan. Tuhan uji kita dengan takut. Kita hidup ni takut. Tengok baru ni COVID, takut. Takut COVID, takut mati no ayat tu. Pakat takut belaka. Tak ada arah nak gamuk dah tengok COVID baru ni. Bahasa kata nak mati dekat dah. Tu ujian Allah Ta'ala. Ujian Allah Ta'ala kepada kita no ayat. Adakah iman kita ni harap kepada Allah Ta'ala? Kau semata-mata takut pada COVID semata-mata. Ada setengah orang ni takut ke COVID. Ada setengah orang ni takut ke Tuhan. Takut juga ke COVID tu pun takut. Tapi takut ke Tuhan kerana hak Allah Ta'ala turun. Tu orang faham akidah betul. Ada setengah orang ni takut COVID, tak takut ke Tuhan. Dalil mana kata takut COVID saja takut ke Tuhan? Hari-hari tak ada semaya dak. Tapi COVID, Allahu Akbar. Katuk pakai mata, pakai muka no ayat kata. Tapi cuak tak semaya kali. Semata-mata takut ke COVID. Ni takut ke COVID. Tu. Bukan takut ke Tuhan, tak takut COVID. Ni ada juga di kalangan manusia hidup di dunia ni. Wal ju', mana Allah Ta'ala ceritanya, Allah Ta'ala bala kepada kita ni, saat ni ketakutan, yang keduanya kelaparan. Kelaparan, iaitu lapar, tak ada makan ni, tak ada minum ni. Tak ada makan ni hidup ni. Macam negara Somalia ni.
Macam mana penduduk-penduduk Somalia. Kita tengok dalam kaca TV, kita tengok dalam tarotak, kita tengok dalam berita-berita duk suluh mari tegak berita Somalia. Anak rakyat tak ada makan ni. Panggil apa ni? Miskin rakyat tak ada makan ni. Siapa budak-budak besar kepala, lalak-lalak dah hurung mulut. Budak-budak kecil, budak-budak tua, orang tua boleh makian lah. Kena penyakit tu penyakit ni rakyat di Afrika tu. Ni kelaparan rakyat tu. Ni ujian Allah Taala juga. Ujian Allah Taala. Tu. Wa naqsim minal amwal, dan di antara ujian Allah juga Allah Taala mengurangkan minal amwal, daripada harta-harta. Tuhan kurang harta. Allah Taala kurangkan harta. Dulu kita kaya, dulu kita sedekah, dulu kita penuh kemewahan, tapi hari ni miskin. Hari ni makan kodak-kodak dah. Geno kita nego bankrupt. Harta kita dah habis dah. Harta kita meninggal kita dah. Allah Taala tarik dah kekayaan kita, kekayaan kita, kemewahan kita tak ada dah dari hari ni. Hari ni kita tak ada harta. Harta kita kurang dah. Ni banyak manusia yang Allah Taala tarikkan harta yang Allah Taala kurnia kepada dia. Ni ujian Allah Taala. Kita kena ingat segala-galanya alhamdulillah. Sakit ke, demam ke, mewah ke, kaya ke, ingat perlu sekali hati kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala serta bersyukur kepada dia. Bukan ingat saja, bersyukur. Baik Allah Taala merupakan ujian Musa itu dengan rupa sakit, alhamdulillah. Baik merupakan kemewahan, harta penuh penah, kekayaan penuh. Nak ayat tu duit pitih mudah, alhamdulillah. Ingatlah ini harta Allah Subhanahu Wa Taala. Gunalah ke jalan Allah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Semoga hartamu menjadi naf'at di akhirat nanti. Hani muslimin muslimat. Sidang penutup sekalian, ingatlah kita di hari ini kita hidup di dunia samantara saja. Yang mana Allah Ta'ala kurnia kepada kita, gunalah seboleh-bolehnya supaya munaf'at kita di akhirat nanti. Yang ketiga, yang keempatnya apa nama? Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wal anfus. Allah Ta'ala mengurangkan diri. Allah Ta'ala mengurangkan manusia. Allah Ta'ala mengurangkan adik-beradik kita. Allah Ta'ala mengurangkan anak-anak kita. Allah Ta'ala mengurangkan waris-waris kita, sanak saudara kita. Dulu ramai kita hidup di rumah kita, lah ni mati habis dah dia. Allah Ta'ala mengurangkan diri-diri. Dulu kita anak 4-5 orang, hari ni tak ada dah, tinggal 2 orang dah mati meninggal habis dah. Dulu kita adik-beradik banyak, lah ni tak ada dah, tinggal kita tak berapa beradik dah. Dulu waris-waris kita luah, hari ni tak ada banyak dah, kutik meninggal habis dah. Allah Ta'ala mengurangkan diri-diri. Ni nak ayat kata. Tu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian Tuhan juga. Dulu kita waris-waris banyak, lain tak ada dah. Tak ada dah, hari ni tak ada dah. Pak saudara ada 2 orang dah, ataupun mak saudara ada seorang dah. Tak ada dah. Makin sari makin habis, makin hilang. Tu. Yang kelimanya apa? Was-samarat. Allah Ta'ala cerita juga was-samarat, buah-buahan, tanaman, tanaman kita, buah-buah kita. Tuhan cerita juga. Ini satu bala yang Allah Ta'ala ujikan manusia juga. Allah Ta'ala mengurangkan apa? Buah-buahan kita, tanaman kita. Allah tak buah lah kita ni. Dokong tahun ni, deriya tahun ni. Allahu Akbar. Tak ada keluar bunga pun. Tak ada tubik tahun ni, nak makan tak boleh tahun ni. Deriya pun tak tubik, ada pokok saja, ada pohon saja je. Tak keluar buah. Ada juga begitu. Ni Tuhan mengurangkan buah-buahan. Was-samarat, yang ni buah-buahan tak berbuah. Pokok tak berbuah. Walau kita pokok banyak sekalipun, tak hasil buah-buahan dia. Tak berbuah, tak menghasilkan kepada kita ni buah-buah dia. Tak boleh makan juga, kita kena beli juga. Habis pitih, habis duit juga. Kerana pokok belana, tapi tak mengeluarkan buah. Ni Tuhan mengurangkan buah. Ataupun keluar buah, tapi
sikit saja. Tak semacam setiap tahun. Setahun ni Allah boleh berapa tan. Boleh berapa tan, boleh berapa ribu kilo. Boleh berapa piko. Oh banyak. Bahkan setengah orang tu boleh berjuta-juta dengan sebab jual beli. Dengan sebab jual buah-buahan, hasil buah-buahan. Tapi tahun ni tak ada. Ni Allah Ta'ala uji kita juga. Allah Ta'ala uji juga. Jadi Tuhan royak juga dalam Quran dia. Kata buah kayu ni salah satu Allah Ta'ala mengujinya tak keluar. Ni sidang pendengar, sidang penonton sekalian. Pendek kata kita 24 jam kena sedar. Di dalam sedar kita bahawasanya itu adalah dalam hidup kita ni Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Tu di antara ayat kata. Itulah di antara muqaddimah yang kita nak masuk ke cara kita. Yang keduanya Nabi duk cerita iza sarratka hasanatuka wa iza asa'at sayyi'atuka wa asa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Ini Nabi duk cerita sebagai pedoman ataupun sebagai tanda-tanda. Kita nak kenal seseorang manusia ni, seseorang beriman di atas dunia ni macam mana. Nabi pun ada cerita juga. Di antara potongan hadis dia katakan iza sarratka hasanatuka, apabila perbuatanmu yang baik itu menyebabkan engkau gembira. Jadi bila mu boleh buat kebaikan, bila mu boleh sedekah ke orang, bila mu boleh panggil orang makan nasi ke rumahmu, bila mu boleh tolong orang-orang miskin, sarratka, mu berasa gembira, berasa puas hati ya kita. Berasa puas hati ya kita. Gena weh, Allah alhamdulillah. Hari ni lah panggil orang miskin sebelah tu. Gena makan nasi sama kita. Allah mari kawat anak-anak dia lah. Ya porong, anak-anak dia pun susah. Baju buruk-buruk ya. Kita pun sedekah baju-baju anak dia. Sedekah selipar kasut pada anak dia. Nampak anak dia suka ya. Bui makan, kita jamu dia makan ni tu weh, makan sungguh lah. Dia orang susah. Allahu Akbar. Ayah dia pun dimaki, ibu dia dimaki juga. Allah susahnya, bawa nak balik kita halah pitih ke dia untuk dia beli makan di rumah dia. Allahu Akbar. Kita sendiri yang kita buat macam tu, kita berasa gembira. Bila kita boleh buat kebajikan, amalan kebaikan, kita berasa gembira, berasa duduk sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, mujurnya ya Allah. Aku boleh buat kebaikan hari ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita berasa gembira di hati kita. Tu Nabi kata. Wa asa'atka sayyi'atuka. Nabi kata, wa asa'atka sayyi'atuka. Apabila mung saat ni tu buat kejahatan, apabila buat jahat, apabila buat jahat, maka menyebabkan hatimu tu gelisah. Gelisah. Kita ni bila kita buat jahat, kita buat dosa ke apa, kita berasa gelisah. Berasa duduk tak kena. Kita berasa duduk tak kena je. Kan tertinggal semaya ke, atau kita buat benda-benda tak comel ke, salah kita mengupak ke orang ke, Allah berasa duduk tak kena, berasa salah ya aku. Berasa tak sedap duduk, tak sedap saat ni aku mengupak ke orang tu. Saat ni aku duk cara kau dia tu. Saat ni aku duk kecek hal dia tu. Atau aku buat benda tu menyakiti orang. Dia tu mari minta sedekah, aku hamba ke saat ni. Allah rasa sesat pula aku. Bila kita buat kejahatan, hati kita berasa gelisah. Hati kita berasa tak tenang dalam hati kita. Nabi kata fa anta mu'minun. Ini adalah tanda-tanda bahawasanya mung ni orang mukmin. Tengok Nabi kita, Allahu Akbar. Kita nak kenal kata kita ni orang mukmin tak mukmin, tengok keadaan di perbuatan kita. Kalau kita boleh buat pahala, kita berasa lega lah hati kita. Berasa gembira ya hidup. Kalau kita buat dosa, buat kejahatan, kita berasa duduk tak kena Allah. Berasa duduk tak kena, berasa tak puas hati, berasa gelisah ya kita dah kita buat jahat. Ning Nabi kata, kalau mung lagu tu hidup dah dunia ni,
Bila buat baik bahasa sedap, buat jahat bahasa tak sedap, celah kata mung ni ada orang beriman, orang mukmin. Orang mukmin. Ni sebagai nampak kita tahu. Nak wisdom penutung sekian tahu kata kita nak test iman kita setara mana. Ni keadaan kita. Tu Nabi royak. Kata kita ni ada iman dah lagi. Kita boleh kata orang mukmin dah lagi. Kalau kita tinggal semaya senyum-senyum ya. Kita tinggal semaya senyum-senyum je. Tak ada gapo tekah bedang kita semaya. Kau tak ada tak semaya. Tak ada kari. Kadang-kadang kita kalau orang puas, kalau orang Tino orang puas, tekah kadang-kadang pakai tudung, tak pakai tudung pun serupa je. Kadang-kadang orang mari di rumah pun dedah aurat gitu ya. Menceh orang tak ada iman. Tak kari, tak ada iman, tak ada iman. Kalau ada pun nipis gitu ya. Ni banyak sekali hari ni. Di kalangan umat di hari ni banyak lagi di antara muda-mudi kita tak ada kari mana, tak bergaduh benda tu, tak memberati. Ini tanda-tanda iman kita tak ada. Dimakia juga buat kebaikan, tak ada kari kebaikan. Tak ada cari jalan untuk nak buat kebaikan. Orang lain tu it'amut ta'am, buat makan ni bagi kau orang, dia ni tak ada buat gapo, semaya pun tak ada khairat apa. Hari Jumaat tak ada boleh bati Jumaat dah, tak ada boleh mati dah. Tak ada bagi sumenge kepada masjid-masjid. Tak ada bagi sumenge kepada orang-orang susah. Tak ada. Kata dia nak panggil orang makan nasi rumah dia ke, ada jamuan mana ke, atau bina khairat apa, tak ada. Dia tak gaduh benda tu. Tapi bila buat jahat, biasa je buat jahat pun. Tinggal semaya biasa je. Hati tak ada berasa nak buat khairat, tak ada buat apa dak. Ning tanda-tanda kata orang ni tak ada iman. Kerana Nabi dah rakyat dah. Orang yang mukmin lagu mana? Bila dia buat kebajikan, dia berasa gembira. Dia berasa puas hati. Tapi kalau dia buat maksiat, dia duduk tak boleh, dia berasa gelisah hati dia. Dia gelisah hati dia. Duduk tak kena. Macam lekat hotel orang. Macam dia tak selesaikan hajat-hajat orang. Ni apa panggil? Tanda-tanda seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang penutung yang dihormati sekalian, di mana saja berada, inilah keadaan yang mana Nabi dak cerita kepada kita. Bahwasanya kita hidup dunia ni penuh dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi cerita pula tu di antara orang yang beriman hakiki dan orang beriman, orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perasaan dia. Ni sebagai contoh, sebagai kita nak tengok, nak test tengok, ataupun kita nak tinjau kepada orang ni macam mana tahu orang tu beriman tak beriman. Kita boleh tengok. Dalam masyarakat kita lagu mana, kehidupan dia lagu mana, ibadat dia lagu mana, perbuatan dia lagu mana, kita boleh tengok. Ni di antara panggil tali eci pengukur. Seseorang beriman macam itulah Nabi royaknya. Baik, kita mari tengok hadis kita akan sambung bicara tentang orang yang tinggal semaya lagi. Orang yang tinggal semaya lagi, kita mari tengok apakah di antara ni lagi, ada ni karo lagi. Yang mana Nabi ceritanya 12. Yang ketiganya wasalasun fil qabri, 3 perkara yang Allah Ta'ala tunjuk di dalam kubur. Di dalam kubur Tuhan akan tunjuk 3 perkara ketika orang kambuh dia dalam kubur. Ini orang tak semaya ni. Hak pertama dulu kita royak dah. Hak 3 teka hidup tu lagu mana? Tuhan akak keberkatan mencari rezeki, panggil cari makan susah. Tu hidup tak dunia 3 perkara. Lepas tu Tuhan cabutkan tanda-tanda di dahi dia soleh. Yang ketiganya, Tuhan capuklah hati orang mukmin berasa benci kerana dia tak semaya. Orang benci berlaku. Bila orang tahu kata dia tak semaya, orang bakal benci. Orang tak ada berasa lah hati nak beri sumbangan kepada dia. Tak ada berasa lah hati orang mukmin berasa nak tolong dia. Nak bantu dia, nak beri sumbangan ke dia, tak ada berasa. Kerana apa? Allah Ta'ala capuk dalam hati orang mukmin berasa benci kepada orang yang tak sembahyang. Orang tak sembahyang, orang tak kena. Orang tak ada nak beri pertolongan dak.
ada duit pitih harta benda pun orang tak bagi kepada dia. Kerana dia tinggal semayah. Ni perasaan yang Allah Ta'ala capuk ke dalam hati orang mukmin. Ketika duduk dekat nak mati, Allah Ta'ala cabut roh dia saat itu, keadaan dia tu dah go air. Ni ketika nak mati. Apa panggil mati dengan keadaan dah go. Haus, lapar air. Minta air, matilah. Mati dengan keadaan dah go. Ha ni orang tak semaya. Yang kedua apa nama? Allah Ta'ala cabut roh dia. Malikil maut setok roh dia saat ni tubik daripada badan dia tu dengan keadaan kasar. Tak ada perlahan dak. Tak ada kohon dak. Cabut dengan kasar roh dia naik. Tu. Ni takut sekali kita nak ayat tu. Lepas tu Nabi kata kan, ya khafu alaihi min zawalil iman. Nabi kata hobi mes sekali yang ketiganya ketika nak mati, takut Tuhan cabut iman ataupun iman dia gelecah. Ya, abang ni jatuh agama, iman tak ada. Mati dengan tak ada iman, wal iyazabillah. Mati serupa dengan edai dengan icai dah. Mati serupa dengan sumpon dah. Tak masuk syurga dah. Walau kamu dikubur orang Islam sekalipun, orang ni dihukumkan serupa dengan edai dengan icai, serupa dengan John Smaker. Tu. Serupa dengan Lee Kuan Yew kalau apa di Singapura. Tu kita takut sekali nak ayat tu. Nah. Tu. Ni yang ketiga ketika dalam kubur ni, apa nama? Yudiqu alaihi su'ala munkarin wa nakirin. Bila masuk ke dalam kubur, bila orang tu tanya kita dalam kubur dah, Allah Ta'ala apa ni Nabi kata, yudiqu alaihi su'ala munkarin wa nakir. Yakni berasa sepik, tak boleh jawab soalan munkar dan nakir. Apa soalan sakut paut dengan munkar dan nakir? Allah Ta'ala sepikkan, Allah Ta'ala payahkan orang tu dalam kubur. Baik merupakan soal yang mana kita baca telking di hari ni. Bila orang mati kita baca telking. Fa iza ja'akal malakanil munkarun wa nakir wa iza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka. Dia tanya dia. Muka dan nakir tanya, faqul lahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal muslimuna wal muslimatu ikhwani al ka'batu qiblati al islamu dini. Tu jawab apa dalam telking kita duk telking semua tu. Tu kita orang hidup baca telking tu nak mengingati orang mati, takut terlupa, takut tak boleh jawab. Takut tak boleh jawab dalam kubur esok. Kerana bila tak boleh jawab ni, macam-macam hadis Nabi dia cerita. Hadis Nabi dia cerita macam-macam orang tak boleh jawab soalan munkar dan nakir. Setiap kali tak boleh jawab, dia godel, dia pukul kita, azab kita ni. Kita tak tahu dah kita orang hidup ni. Pikir cok kelik dah. Sudah kabur kat pikir cok kelik, ikut duk dah. Pasal mana pun. Ni keadaan kita hari kita mati no ayat tu. Cik kita, ke mak kita, ke ibu kita, ke ayah kita, ke bila sudah kita selesai, kita kubuming dia dah, kita kambuh dia dah, pikir kelik dah. Kita tak tahu dah. Tak ada hubungi kita, tak nampak, tak dengar dah, Tuhan tak boleh dengar dah. Alam gaib kita tak nampak dah. Ayah kita duk meluik, duk memanggil kita, tak dengar, Tuhan tak boleh dengar dah. Kalau dia senil pun kita tak nampak, kalau dia susah pun tak nampak. Ni keadaan lagi akan datang ayat kata. Maka orang tinggal semaya di antaranya gapo? Tuhan payahkan jawab soalan munkar dan nakir dalam kubur. Ni sidang penutung yang dihormati sekalian. Ingat-ingatlah, awasilah kita hidup di dunia ni. Kita kena jaga-jaga, berwaspada dengan kehidupan kita yang penuh dengan ujian Allah Subhanahu taala. Lebih lagi kita orang tua kena belajar, pak cik mak cik duduk di rumah tu. Jangan buat sedap menengok duk. Orang ngajar sejik pun tak ada pergi, duk kelepok tak serami tu jelah. Orang pakat naik motor belakang rem pergi ke sejik. Dia kata hari ni orang ngajar sejik. Dia buka speaker dah bunyi orang duk bangan tu. Dia buat tak kari, buat lembu kenyir, duk tak serami. Ada orang kita buat lagu tu. Buat sedap.
Wak kena lah hari ni. Bila masuk ke dalam kubur lagi ke datang nak jawab apa nama? Dia tak belajar. Tu hari umur 60 tahun untuk memotongnya, untuk kerja. Allahu Akbar. Tak ada gunanya, tak ada naf'at langsung hidup. Menghidup ni tu hai buat untuk kerja je. Tak ada muka lain dah. Ni akan sesal lah. Akan sesal selama-lama nak ayat tu. Kalau tak padu dengan belajar, tak padu dengan ilmu agama, nak ayat kata kita akan sesal buat selama-lama. Karena itu merupakan bekal kita. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha. Tu Tuhan ada royak dalam Quran siap-siap dah. Kita amalan kita adanya amalan soleh, adanya amalan kita ni amalan maksiat, amalan sayyi'ah. Tu. Amalan soleh maka dia tolong kita di akhirat esok. Dia sebagai bekal untuk nak tolong kita, bawa kita ke akhirat lagi ke datang. Kalulah kita ni amalan sayyi'ah, amalan hak buat jahat, maka dia makan kepala kita lagi ke datang. Tak sah dia nak tolong kita, dia haklang kita, dia makan kepala kita, nak tupai tak leh dosa kita lagi ke datang. Ini ingat molek. Hari ni kita boleh royak, hari ni kita boleh kecek. Siapa dia kecek sedap-sedap lah. Orang kata gini, dia kata gitu. Orang kata gitu, dia kata gini, boleh berdalih. Hidup ni boleh berdalih. Tak jatuh dia, tak jatuh. Kecek ni kat Allah, pandai lah. Kecek ni pandai. Tapi akhirat esok ingat molek. Mu akan sesal buat selama-lama. Kerana sana Tuhan tak kecek dah mulut ni. Bila kita mati esok, mulut kita tak kecek dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hani nak ayat kata di akhirat. Allah Ta'ala berteri mulut kita. Allah Ta'ala tahu mulut kita kecek. Hanya yang dia bercakap. Lagi akan datang siapa dia? Ialah aydihim. Tangan-tangan kita dia berkecek, dia royak. Dia akan royak. Lagi akan datang ni. Tangan berkecek. Tangan kata akulah pergi ambilnya. Aku pergi buatnya. Aku pergi buat gitu, buat gini. Semua. Tuhan tangan. Mulut duk dia. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita menyaksikan di atas tangan buat tadi, di atas perbuatan kita, bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu dunia dulu berusaha buat. Hak kita duk usaha buat di dunia ni, tanganlah akan kecek, tangan akan beroyak satu persatu lagi akan datang. Mulut tak boleh dah. Kalau mulut boleh kecek, mulut bau kalau dah. Hani ingat Allahu Rabbi. Sebab tu kita hari ni kena sedar 24 jam. Tak ada dah kita nak menuju ke alam akhirat. Kita nak pergi dah, Tuhan nak panggil kita dah poci-moci weh. Abe-abe panguh-panguh nak ayat tu. Ingat molek. Kau tak khabar lagi dengan agama padai dah. Padai dah nak ayat tu. Tuhan tak larang mu nak nego-nego dah. Mu nak berjalan-berjalan lah. Tapi benda agama mu kena bawa bersama dengan dirimu. Semaya mu jangan tinggal walaupun mu nego besar. Zikir mu jangan tinggal, inilah bekal akhirat mu. Tu. Tuhan tak larang segala-galanya. Tapi jagalah benda haram, benda halal. Haram jangan sama sekali kalau mu buat. Kalau mu sesak pun jangan buat benda haram. Jangan sampai sesak mu sampai curi hak orang, jangan. Minta orang nak makan. Hani nak ayat Allah Taala. Duk cerita dalam Quran dia, masalah bekal kita nak pergi akhirat esok, takut sekali. Hani di antara hak dalam kubur. Hak dalam kubur banyak hak Nabi duk cerita, hadis antara hadis Nabi. Nabi duduk di Madinah, Nabi pergi di kubur Baqi'. Nabi royak ke sahabat, "Hei sahabatku, ni kubur Datuk ni 60 tahun dah." Nabi kata ni 60 tahun dah kubur Datuk ni mati ni. Tunjuk ke sahabat Nabi kata, apa? Tak selesai lagi soalan munkar dan nakir. Tak selesai lagi soalan munkar dan nakir. Jawab tak habis lagi 60 tahun dah Nabi kata. Ni nak ayat apa kita? Buat main-main benda ni Allah. Ingat molek. Tak banyak hari kita pergilah. Siapa dia tak dengar, temung dah. Siapa dia tak bekal, siapa dia tak berpersiapan, jumpa lah. Ni amal royak no aja. Amal royak, siapa dia tak heran lagi jumpa lah tengok. Orang tua kata temung rabu akhir bulan lah.
Orang tua kata tem dengan rabah bulan lah. Boleh tapal mek lah. Boleh belalak uti mata lah. Bila kita orang usung kita masuk ke alam barzakh, alam kubur. Ini 3 perkara Nabi royak. Yang keduanya apa nama? Tastaddu alaihi zulmatal qabri, iaitu bersangat gelap kubur dia. Orang tak semaya ni dia duduk dalam kubur Allah. Bersangat gelap. Dia dah kubur ni gelak semula. Dengan ada gelak dunia, bulan gelap, oh tak angin tak dengar. Gelak. Habis-habis gelap. Habis-habis gelap no ayat tu. Habis-habis gelap. Dikodok dalam kubur tu. Hari ni benda ni dia depan kita. Kita percaya tak percaya, siapa dia percaya tak percaya, jumpa dah. Mu nak percaya kau tak percaya kau, tutah dirimu lah. Tapi pasal Nabi dah royak gini dah, ni keadaan kita. Yang nak hidup lagi ke datang adalah alam barzakh. Ni. Nabi kata gelap, habis-habis gelap. Pas hari ni kita duduk lagi gelap pun, nak ayat takut, habis takut dah. Semalam ni pada hasil patullah ya. Kalau cerah ni duduk lagi toh, tak ada kena-kena dah. Duduk sore tu berani lagi toh. Tapi dia gelap ke Allah, tak boleh duduk. Apatah lagi kita duduk di alam barzakh. Duduk lagi kubur lagu mana gelap. Yang tak pernah kita pergi lagi dalam alam barzakh. Tiba-tiba kita duduk lagi gelap lagu mana. Allahu Akbar. Bukan lagi gelap sehari dua. Duduk dalam gelap talon. Duduk dalam gelap berterusan lagu tu lah. Tak ada hari cerah. Kerana bekalan kita tak ada. Kerana kita tak ada semaya. Ni buca apa ni? Buku yang kitanya ialah tak semaya. Yang mana kita tak berarti semaya. Kita tak bergaduh dengan semaya. Kadang-kadang orang duduk semaya, kita duduk telengok tengok TV. Kadang-kadang orang duduk semaya, kita duduk rangoh, duduk makan, duduk kedah. Ini banyak sekali masyarakat kita hari ni. Masyarakat kita ni banyak sekali. Bila sibuk nak semaya maghrib, Allahu Akbar. Kalau kedah restoran pun penuh. Penuh restoran. Sebelum nak maghrib tak ada. Tak ada odah apa. Tak ada odah apa. Tak ada sang apa. Allah dah nak mengarik ke Allahu Akbar. Orang pakai pergi masjid belakang, kita penuh duduk restoran. Allahu Akbar. Nampak sepengah ibu syaitan dah. Sepengah ibu syaitan dah. Puak setan bakal dia congor nanti nak rangoh nak makan dah. Orang nak bel di masjid, orang nak sembahyang ibadat di masjid, puak setan duduk dalam restoran lagi. Ni banyak sekali jumpa tengok. Duduk dalam kedai lagi. Baru pisah nak makan baru. Lepas tu sedap pula tu makan tu. Bila orang beribadat kita makan sedap. Tekah orang nak bel tu tekah nak odah. Oh, dok dah 1 2 3 Allahu Akbar, sedaplah. Ada hisap rokok dah boleh. Oh, sedap. Dah air dulu. Minum ni. Orang dok band tu, orang dok band sembahyang. Allahu Akbar, sibuklah. Cuba perhati tengok setiap tempat. Setiap negara. Baik Thailand, baik Petani, baik Malaysia, supaya. Orang di rumah supaya juga. Orang duduk di rumah di hari ni masyarakat kita. Bila nak bel mengarik mula nak makan nasi lalu. Allahu Akbar, pelik sungguh. Tengok perangai setan banyak. Jadi setan ni banyak duk keliling kita. Duk likung kita ni banyak setan. Bila orang nak bel mengarik, sibak mengarik ni kok. Nak sibak mengarik ni selalu. Kalau anak pun mula minta nasi. Kalau ibu kita pun, kalau mak kita ke ayah kita ke mula panggil anak makan nasi tu. Orang nak bel mengerik, orang nak sembahyang ngerik baru nak makan nasi. Allahu Akbar. Bapa pun tak makan nasi dulu pada tu sikit. Ni ataupun biar lepas dulu sembahyang maghrib. Sudah sembahyang maghrib sedap wirid doa siap dah. Makanlah. Makanlah nasi, makanlah. Ni nak ayat tu. Ni satu kita nak perubahan baru juga. Kita nak juga. Ni sikap kehidupan kita di hari ni ayat tu. Kadang-kadang kita tak sedar. Supaya juga kalau kita bersapi pun. Kalau kita bersapi pergi mana? Bila sibuk nak ngorek, mula masuk restoran lalu. Singgah sorry. Masuk juga selalu dah. Mu nak makan gapo? Nak makan Dah. Goyak. Sang gapo? Sang tu. Nak sup pak orang makan. Tu, telur dadah. Telur mata kubah. Macam-macam nak ayat tu. Bila tu sibuk maghrib. Bila sibak nak masuk waktu maghrib, selalulah nak cari makan rangoh.
Kemungkinan jin makan masa tu berkali. Kita tengok. Tak kira tak mau tengok di kedai-kedai macam mana tempat kita ni. Kita tengok di taning kita ni. 3 wilayah kita ni. Lagu tu. Allahu Akbar. Supaya juga anak-anak dara kita, rumanja kita, bila sibak mengorik ni kok, tepi-tepi sungai ni penuh. Penuh. La ilaha illallah. Tak semaya ke dia ni? Tak semaya ke gini ni? Anak Islam berlaku. Jadi macam tak ada masa, tak ada waktu no ayat tu. Orang tua dulu bila sibak mengorik, pakak panggil anak masuk dalam rumah. Masuk rumah, masuk. Tutup pintu lah dah. Kerana dia belajar. Bila orang mula bam mengorik, syaitan saat itu dia keluar. Dia bergerak. Ada orang lari dengan bel, ada gapo hati dia akan menuju ke rumah-rumah kita. Sebab tu orang tua suruh tutup rumah. Tutup pintu jendela, tutup pintu besar, biar kita duduk dalam rumah belaka. Ketika tu, apa panggil iblis dan syaitan ni dia bergerak. Dia bergerak. Lebih-lebih lagi dia dengan suara azan. Sebagaimana hadis katakan, dia lari, ketuk bung lari derah. Bila kata Allahu Akbar, lari dah. Ketuk bung ketuk lari dah. Pasal pergi ke mana tu? Dia masuk ke rumah kita. Dia lari daripada azan masuk rumah kita. Masuklah tandah, masuklah jamal, masuklah bilik macam-macam. Sebab tu anak cucu kita duduk luar belum maghrib, kena masuk pisah. Tutup. Tekak-tekak. Tutuplah jendela-jendela, tutuplah pintu-pintu besar di rumah kita. Tanda kata kita ni takut kepada syaitan dan iblis. Ketika tu dia mula bergerak. Ni nak je dalam Islam aja, tapi kita hari ni la ilaha illallah. Sibak maghrib ni kok penuh. Dalam restoran pun penuh, di tepi patah-patah pun penuh, tepi-tepi sungai pun penuh. Tengok Allah, anak-anak dara, anak-anak muda kita, rumanja kita. Macam orang tak belajar, macam orang tak erti, tak ada agama ayat tu. Sepatutnya nak ayat tu kita masa tu habis. Orang Islam bila nak sibak maghrib, tak ada. Tengok depan rumah pun tak ada. Tengok tempat pelacungnya pun tak ada. Masuk ke rumah. Tu. Lepas tu lah kalau kita nak pergilah. Biar masa tu kita masuk dalam sarai dulu. Masuk dalam rumah-rumah kita dulu. Supaya kita selamat daripada goda-goda syaitan dan iblis. Ni payah sekali nak ajar nak masuk. Ni kita tengok suasana masyarakat kita di hari ni. Tu. Yang ketiganya, ketika dalam kubur wayudiku qabrahu hatta tandammat adla'ahu. Tu. Yang ketiganya Allah Ta'ala sepikkan kubur dia tu sehingga berselisih tulai-tulai rusuk dia. Hatta tandammat sehingga berhimpun. Gapo tu? Adla'ahu akan apa? Akan tulai rusuknya. Jadi duduklah kubur di alam barzah, Allah Ta'ala sepikkan alam barzah dia tu sehingga dia telisih tulai rusuk. Sepik tak sepik Allah. Hipik kubur ke tulai rusuk ni gerak. Hendak kinayah daripada sepik sangat-sangat dalam kubur. Ning orang tak semaya nak ayat tu. Ingat molek poci-poci, kawan anak kita tak semaya, kawan cucu kita tak semaya. Macam-macam. Kadang hak tua tak semaya, kadang budak tak semaya, kadang-kadang menantu tak semaya, kadang-kadang anak kita tak semaya, kadang-kadang cucu kita tak semaya, macam-macam. Ni kita kena wismaya. Kita kena wismaya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dalam surah Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salah. Suruhlah anak ahli keluarga kamu tu dengan semaya. Tuhan suruh kita sebagai pak, sebagai si suami dalam rumah tangga ni, suruh kita ni suruh ahli keluarga kita tu dengan semaya. Ni nak ayat kata kita kena suruh semaya, biar semaya berlaku. Dalam rumah tangga kita biar semaya berlaku. Ayah semaya, mama semaya, anak-anak semaya berlaku. Allahu Akbar. Sejuk mata memandang, sejuk perasaan hati nak ayat kata, penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Sejuk tengok Allah Ta'ala bagi sakinah. Bila kita ibadat, bila kita kasih kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi kebaikan dia kepada kita. Bukan 1, bukan 2, bukan 10.
Ni Allah Ta'ala baik dengan orang yang taat kepada dia. Ingatlah muslimin muslimat, sidang puntung, yang di mana saja berada, ni keadaan kita sebagai manusia hidup di dunia. Kita jangan lupa taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni sangat-sangat baik kepada kita. Allah Ta'ala ni sangat-sangat kasih sayang kepada kita. Dia tak segera azab kita. Dia tak segera akan turun azab kita. Dia tak segera akan balasan-balasan dia di dunia. Ni kita selaku umat Nabi Muhammad. Berkali-kali kita melakukan dosa, berkali-kali kita melakukan maksiat, tapi Allah Ta'ala masih lagi bagi makan kita. Masih lagi Allah Ta'ala sayang kita. Masih lagi Allah Ta'ala nak kita tu bertaubat kepada dia. Biarlah kita salah setara mana pun. Walau dosa kita buat banyak mana sekalipun, jangan putus harapan. Kita kembali ke pakai jalan. Bertaubatlah dengan Allah Ta'ala. Ingat molek muda-mudi, adik-adik perempuan. Apa kita laku dosa, jangan putus. Wala ta'asu min rahmatillah, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus harapan kepada Allah Ta'ala. Kita sentiasa mengharap ialah keampunan daripada Allah Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala sentiasa mengampun hamba-hamba dia yang bertaubat. Tak kira lah. Sebab tu kita lobby secara mana pun adik-adik Tino. Dulu kita pernah lobby. Dulu kita pernah jalan dengan Jatah. Dulu kita pernah jalan dengan Tino kalau anak Jatah. Kita banyaklah deraka kepada Allah Ta'ala dulu. Tak sedar kita dengar agama, dengar banyak kita kerja apa yang Allah Ta'ala larang. Tapi hari ni kita sedar dah. Kita dah akad tangi kepada Allah Ta'ala. Hari ni akad tangi. Siapa masa dah kita? Siapa masa dah itu kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala? Tak ada dah. Jangan siapa sakratul maut. Jangan nyawa kita siapa ke halkum. Jangan siapa di hari kita nazak. Jangan siapa di hari kita ni nazak ataupun kita bagi sakratul maut. Wa antum hina izin tanzurun. Ni kita hampir-hampir mati. Jangan. Kita awalah persiapan kita terlebih dulu. Marilah kita sama-sama bertaubat, sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau dosa setara mana jangan putus harapan. Allah Taala sentiasa. Cuba tengok dah kisah-kisah nama dulu. Seorang perempuan apa panggil orang perempuan apa nama? Orang perempuan dia kerja dia apa? Zina. Kita panggil pelacu. Yang mana tolong hanying seekor hanying di padang pasir. Dia cabut kasut dia. Hanying duk keliling telaga kerana haus dahaga air. Dia tengok di situ, dia turun dalam telaga tu. Dia cebok dengan kasut dia Allah ke atas, tok di atas tebing. Tok di atas tebing. Hanying tu makan minum air pelok-pelok. Dia cebok pula sehingga hanying tu kenyir air. Tu. Sehingga hanying tu kenyir air. Dia pun naik berjalan lah. Dia tolong seekor hanying no ayat tu. Hanying dahaga duduk di padang masak. Duduk di pada pasir. Akhir sekali bila dia mati, Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala utuskan Jibril royak kepada Rasulullah bahwasanya orang perempuan tu ahli syurga Allah Ta'ala. Ahli syurga Allah Ta'ala no ayat tu. Ni kebaikan je tolong seekor hanyingnya. Tu ingat molek. Jadi Allah Ta'ala ni nak tengok kebaikan kita. Bila dah kita tak dah kejahatan, hari ni kita kembali ke pakai jalan dah. Hari ni kita nak baik dah. Okey, tak ada apa. Kita bertaubat betul-betul. Taubat nasuha kepada Allah Ta'ala. Kita sudah kembali dan sesal apa yang kita laku dulu. Kita minta lah. Sehingga kita menangis di waktu tengah malam. Nabi kata, Sallu bil-lail wan nasu niyamun. Semayalah kamu di waktu tengah malam. Manusia sedang tidur. Ni lebih sekali amalan yang Nabi mula-mula wasiat. Nabi bila sampai Madinah, 3 perkara Nabi kecek wasiat pada ahli Madinah. Awwalu ma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal wasiat Nabi, awal-awal pesan Nabi, hina ma qudimal Madinata. Ketika Nabi kita sampai di Madinah, Nabi wasiat 3 perkara. 3 perkara. Satu Nabi kata apa? Nabi kata afsyus salam. Nabi suruh sebarkan salam. Nabi suruh saya pakai salam. Jumpa dengan saya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak sedah. Weh, tak sedah. Tak sedah. Kita banyak lagi hari ni. Kita hari ni banyak lagi. Weh lagi ada lagi. Weh ada lagi kita ada hari ni. Ya. Dak kena salam.
Orang lalu, Assalamualaikum, mana tu? Tu. Kena mulai dengan salam. Dia Waalaikumsalam, kedah. Pergi pasar. Dah. Tu pergi pasar. Orang gaduh kata pasar. Nak pergi pasar, nak pergi kedah lah. Pergi bandar. Pergi bandar. Nak pergi bandar nak ayat tu. Tu nak ayat kata apa tu? Nabi besar sekali. Yang kedua Nabi kata apa? Wa at'imut ta'am. Nabi kata buatlah makan ni, masuk makan ni, panggil orang makan. Kita panggil buat jamuan. Buat jamuan. Buat jamuan panggil. Masuk makan ni, panggil orang makan, panggil orang jemput orang makan. Esok mari ke rumah hamba ni. Hamba ada makan ni, hamba sedia makan ni. Lebih kurang dalam 20 orang, 30 orang, ikutlah. Mengikut kemampuan kita dah hari ni. Jemput orang makan ke rumah kita. Ni Nabi besar mula-mula dia sampai ke Madinah. Awal-awal Nabi sampai ke Madinah, itulah wasiat Rasulullah mula-mula pertama sekali. Sebelum Nabi nak buat apa? Sebelum Nabi nak buat masjid, sebelum Nabi nak buat rumah dia, duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebulan. Ni Nabi hijrah ke Madinah, nak ya kata. Terus yang kedua Nabi kata, besar lah makan ni. Besar panggil orang makan ni. At'imut ta'am ni besar sekali. Memang kita tengok orang tua kita, okey? Peninggalan orang tua kita dulu lagu mana? Allah sukalah menjamung selera. Panggil jemput orang makan. Allah kadang-kadang sebulan 2-3 kali dia. Suka buat masuk ke panggil orang masjid. Berapa ni? 2 hidayah, 3 hidayah. Allahu Akbar, 15 orang masjid. Bebel lagi lepas maya subuh. Allah, dia tak ramai ni subuh 3 orang je. Behung so jabi tak habis hari. Kadang-kadang ni orang. Pandai orang pula hak patai 2 orang, tinggal 3 orang. Tinggal 4 orang ayat tu. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat. Tak ada parut ni. Jadi nak ayat tu, builah makan ni. Yang ketiga Nabi kata apa? Wasallu bil lail. Nabi pesan yang ketiga, semayalah kamu di waktu tengah malam. Wan nasu niyamun, manusia sedang tidur. Orang tidur belaka, orang lena belaka, orang senyap sunyi. Ketika tu kita bangunlah ambil wuduk. Manusia sedang tidur di rumah-rumah semua. Sudah tutup lapu-lapu dan jendela-jendela, bilik-bilik tidur sudah. Kita berbangunlah jam pukul 2 pagi, pukul 3 pagi sebelum waktu subuh. Ambil wuduk dah. Sudah hafaz jadah Allahu Akbar. Sahaja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku semaya sunat taubat 2 rakaat Allah Ta'ala. Sesudah kita wisalah akaklah tangis ke langit. Memohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, wahai Allah, ya Allah ya Tuhanku. Apalah dosaku ya Allah. Di atas segala kesilapanku ya Allah. Apa yang ku lakukan dulu ya Allah. Apa yang ku dosa denganmu ya Allah. Aku langgarkan perintahmu ya Allah. Dulu aku jahil ya Allah. Tu mohon. Biar kita menangis, biar kita teriak, air mata kita menitik ke sejadah kita. Ni kita nak sekali. Ni tanda-tanda kita bertaubat kepada Allah. Manusia tak tahu kata kita bertaubat. Kita bertaubat di waktu malam. Kerana besar sekali. Besar keadaan kita nak ayat tu. Kerana Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala memujikan hamba dia yang banyak bertaubat. Ni'mal abdi innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku, Tuhan kata, Ni'mal abdi innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku ialah hamba-Ku yang banyak bertaubat. Awwab, yang banyak bertaubat. Orang banyak bertaubat Allah Ta'ala kasih. Orang banyak bertaubat Allah Ta'ala sayang sekali. Sebab tu kita bangunlah tengah malam. Kita bangunlah di waktu tengah malam. Kita beribadat kepada Allah. Kita sujudlah 2 rakaat kepada Allah. Kita menangis. Kita merayu hal kepada Allah Ta'ala. Kita memohon bantuan kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita mahu, apa yang kita kehendak, kita mintalah kepada Allah Ta'ala. Kerana dia adalah Tuhan kita. Dia ialah Allah SWT. Dialah pencipta alam. Dialah panggil maha kuasa. Tak ada dah selain daripada dia. Allahu Rabbi, Allahu wahidun, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan malaikat dia ya.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu faghfir li dhunubi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hani kita merayu hak kepada Allah Taala. Keceklah kita, munajatlah di waktu tengah malam. Royaklah ke Tuhan, cerita kepada Allah Taala apakah kesedihan kita, apakah kemampuan, apakah keperluan kita. Kita royak Tuhan, kita bercakap. Munajat, cakap sama seorang dengan Allah Taala. Kita nak cakap, dia dengar. Kita nak cakap, dia nampak. Dia dengar dan dia nampak apa perlu kita pada dia. Yang kita nak memohon pada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia tengok, dia kesian kita. Dia baik dengan kita, kita hamba dia. Kita semata-mata kembali kepada dia, tak ada dah. Hani nak ayat tu. Kehidupan kita dunia lagu ni macam ni lah. Sebelum kita nak meninggal dunia, nak beralih ke duduk, berpindah kepada alam barzah pula. Ni keadaan kita hidup sedia. Bertaubat kepada Allah, sediakan bekal-bekal amalan-amalan yang baik untuk kita nak melepaskan azab-azab di akhirat lagi ke datang. Ni tak ada jalan lain dah. Siapa dia kita nak mengharap? Siapa dia yang kita nak mengharap? Tu. Ni lah apa panggil amalan. Habis wasalasun fi yaumil qiyamati. Dan 3 perkara lagi di hari kiamat nanti. Di hari kiamat kelak. Tuhan akan tunjuk orang tak semaya ni gapo nama. Apakah 3 perkara bila berlakunya kiamat nanti? Di hari kiamat. Yang pertama nama yastadu alaihi hisabahu. Allah Taala sangat-sangat menghisapkan amalan-amalan dia. Allah Taala sangat-sangat menghalusi dalam peperiksaan dia di akhirat lagi ke datang. Jadi Allah Ta'ala tanya satu persatu. Dengan secara detail. Dengan cara satu persatu. Ni pitihmu nak ambil mana? Tu. Mu nafkahkan anak isteri mu ambil pitih mana? Haram ke halal? Tanah sana mu beli macam mana? Betul tak betul? Setara tu macam mana? Kamu ada ambil tanah orang? Ada mu zoling ambil tanah orang? Rapah tanah orang? Mu tak bayar balik ke orang? Allah, susah sekali. Macam pulih lah. Macam sedadu. Macam sedadu pergi tanya habis. Mari mana, mutu beli mana, Allahu Akbar. Tak lepas main-main ayat tu. Ni Allah Ta'ala panggil bersangat di atas hisap dia. Panggil halusi dalam hisap dia di akhirat nanti. Ni di akhirat esok. Yang keduanya yabghadu. Tu. Yaghdabu alaihi rabbuhu. Tu. Yaghdabu alaihi rabbuhu. Allah Ta'ala merkakan di atas dia. Jadi Allah Ta'ala marah. Akhirat esok di hari kiamat esok Allah Ta'ala merkakan orang tak semaya ni. Apa merka? Allah Ta'ala marah. Tu. Allah Ta'ala marah kepada orang itu. Bila Allah Ta'ala marah tak nak cakap dah lah. Dah Tuhan marah gak. Bukan tu nebel marah. Bukan tu kemenih marah. Bukan tu mengulu marah. Bukan tu bergawa marah. Allah Ta'ala marah. Bila Allah Ta'ala marah, Allahu Akbar. Dia gimana? Dia kita tahu dalam tempat dia marah lah. Orang marah lagu mana? Takkan dia nak jamu nasi. Takkan dia nak pergi tempat duduk selesa. Dia kita dalam neraka lah dia marah gak. Dan Tuhan marah neraka jawab dia nya. Ni panggil penghujung kitanya, akhir dalam hidup kita neraka. Ni orang tak semaya no ayat. Allah Taala merka kepada orang itu. Yang ketiganya Nabi kata yu'aqibuhullahu binnar. Allah Taala dendakan orang ni dengan masuk neraka. Akhir sekali ialah neraka Allah Taala. Allah Ta'ala azabkan dia di dalam neraka lagi akan datang. Ni nak ya, habis ada dah. Jadi mula daripada awal dia tiga perkara di dunia dulu, 3 perkara dekat nak mati, 3 perkara dalam kubur, 3 perkara di akhir sekali penghujung hidup dia nya ialah neraka. Kita cakap mudah-mudah, kita kecek pandak-pandak kata orang tak semaya ni neraka.
neraka. Tapi jauh banyak perjalanan dia. Banyak peringkat dia. Siapa ke akhirat lagi akhirat. Siapa ke hari kiamat esok. Hani keadaan Allah Taala uqubat. Dendakan orang ini, berjatuh hukum orang ini dengan neraka dia. Wal iyazabillah. Mintalah jauh daripada anak cucu kita dan diri kita sendiri. Sebab tu semaya ni jangan tinggal lah. Jangan buat main-main dengan semaya. Jangan buat ringit-ringit dengan semaya. Kita kena semaya, kita orang Islam. Kalau kita orang Islam, orang beriman, tak semaya, tak ada arti dalam hidup kita. Dah menjadi Islam dah, jadi orang Islam dah. Kita sini Melayu Islam. Islam Melayu. Maka kalau sekadar Melayu saja, tak ada semaya bel, tak seroyak lah. Oh, mahalmu lagi denganmu. Maha serati, bapak serati lagi denganmu. Ni nak ayat orang tak semaya, tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bakit menantai-menantai di akhirat esok. Allah Ta'ala tak bakit menantai-menantai nak ayat tu. Allah Ta'ala tak kira. Allah Ta'ala tak kira di akhirat esok. Menantai ni bila dia hilang di dunia tak ada dah, habis dah. Tuhan tak bakit dah. Kecuali Allah Ta'ala bakit sekejap saja untuk nak balas apa kan yang menantai duk belaga di dunia. Allah tu. Tu ada setengah kata gitulah. Allah Ta'ala bakit untuk nak balas sama dia. Allah Ta'ala nak tunjuk keadilan Allah Ta'ala. Lepas tu Tuhan peraik dah. Tuhan habis tak ada. Ada pun manusia ni, Allah Tuhan bakit di akhirat esok. Tapi bakit Allah bubuh dalam neraka. Kalau tu baik lembu lagi lah. Baik lembu, baik kambing lagi nak ayat tu. Walau dia lobby di dunia ni. Lobby di dunia tapi dia tak bakit dah. Dia tak dihukumkan dengan neraka dah. Sebab tu kita manusia ingat molek. Tuhan bagi otak dah kita, Tuhan bagi mata kita, Tuhan bagi telinga kita, boleh kita fikir, boleh kita tengok dengan mata, boleh dengar dengan telinga. Tuhan beri nikmat segala-gala atas tubuh kita. Tak ada hak kita sah buk. Tangan hak Tuhan, mata hak Tuhan, kepala hak Tuhan, mulut hak Tuhan, telinga hak Tuhan, tangan hak Tuhan, kaki hak Tuhan, perut hak Tuhan. Hak Tuhan belaka. Tapi kita gunalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni secomel-comelnya dalam kehidupan kita. Kerana nikmat hak Tuhan beri dah, dia akan tanya satu persatu. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tu, lagi akan disoalkan. Yauma idzin pada hari itu, hari kiamat nanti. Di akhirat nanti. Apa? Anin na'im, daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Apa yang Allah Ta'ala bagi kita nikmat-nikmat. Nikmat dia suaka ni, tangan nikmat dia, kepala nikmat dia, telinga nikmat dia, hidung semua, mulut-mulut. Dia akan tanya apakah kita buat dengan nikmatnya dia. Apakah yang kita guna nikmat dia. Ingat molek. Sebab tu kena jaga-jaga, kena awasi. Apa ni? Kita nak gunakan nikmat Allah Ta'ala ni biar betul-betul Allah Ta'ala redha. Biar betul-betul Allah Ta'ala kena kita. Allah Ta'ala sayang kita. Bila dia sayang, dia akan letak kita dalam syurga lagi akan datang. Khalidina fiha abada. Inilah sidang penonton yang dihormati sekalian. Jangan lupa kita sumbailah dalam channel kita ni sekadar yang kita mampu di hari ni untuk menghidupkan channel kita, buat selama-lamanya untuk nak menyebarkan agama seterusnya. Ni kita ada channel Al-Huda channel. Siapa dia ada sumbangan sikit sebanyak, sumbailah di dalam Al-Huda channel ni supaya menjadi ketegapan dalam menyusunkan Al-Huda channel. Itulah lebih kurang. Baiklah. Tu habislah situ. Kita tinggallah minggu depan ni kita akan cara kelebihan zikir yang mana Ibnul Qayyim Al-Jauzi cerita dalam kitab dia. InsyaAllah di minggu depan kita akan cerita biiznillah kata uzur apa. Hari ni kita mari tengok sikit lagi iaitu dalam kitab kita. Hari ni kita berkitab. Ada baca kitab Nuqtatul Mazahib. Nuqtatul Mazahib yang ada cara dalam kitab ni, risalah kecil Jawi, iaitu kena dengan ambil air semaya, ambil wuduk di atas 4 mazhab dan rukun semaya 13 di atas mazhab 4 insya-Allah taala dengan cara reka-reka. Itulah muslimin muslimat, sidang penonton yang dihormati sekalian, kita beradu sama-tara kepada penyumbang-penyumbang, amat banyak terima kasih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata penyusun kitab, kata pengarang kitab musannif, semoga ilmu yang dia susun kepada kita boleh kita ambil naf'at. Semoga naf'at itu di dua negara, dua alam, fid darain, dunia dan juga di akhirat. Segala rawi hadis. Ni kita sebelum nak masuk ke ceritanya, ada sikit lagi bercara. Dulu kita cerita mazahibul arba'ah, mazhab 4. Kita cerita belakang dah. Pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempatnya Hambali. Empat ni kita cerita belakang dah. Di atas mazhab 4 ni lah. Selepas tu kita cerita pula ime-ime hadis. Ime-ime hadis. Iaitu ime yang ni orang je royak hadis. Tu. Kita cerita sininya apa panggil neore je. Apa panggil kalau mudah-mudah panggil sunan sittah. Ni orang. Satunya di atas sekali kita cerita baru ni Imamul Bukhari. Imam hadis yang pertama Imam Bukhari. Kita cerita dah. Yang kedua Imam Muslim. Yang kita cuai hadis. Yang ketiganya Abu Daud. Yang keempatnya At-Tirmizi. Yang kelimanya An-Nasai. Yang kenanya Ibnu Majah. Ni hak kita ngaji dah. Ni orang ni lah. Apa panggil Imamul Hadis. Lepas tu nak cerita pula berkenaan dengan rawi hadis. Segala rawi hadis. Manakala itlaq dengan as-sab'ah. Ni apa panggil kaedah lah. Kaedah di dalam menggunakan istilah hadis. Istilah hadis. Bila itlaq kata as-sab'ah, ada setengah-setengah kitab saat itu dia kata rawahus sab'ah. Hadis ni diriwayatkan oleh 7 orang. Bila itlaq kata 7 orang ni, yang dikandaki dengan dia dengan as-sab'ah. Bila kita jumpa dalam kitab hadis saat itu dia kata hadis ni diriwayatkan oleh as-sab'ah, yakni 7 orang. Maka 7 orang ni siapa dia? Tu nak royak sebagai kaedah. Kita nak ngaji hadis kena reti lah benda ni. Baru kita boleh cerita kepada orang. Tidak kita baca hadis saja tak tahu siapa dia royak. Kadang-kadang dia tak royak di bawah tu siapa dia yang meroyak. Dia royak 7, royak 6, royak 3. Macam-macam dalam kitab hadis tu. Dia tak ada royak orang dak. Bila itlaq kata 7, bila kata hadis ni 7 orang royak, maka dikandaki dengan 7 ni siapa dia? Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Hanbal. Ni pengerawi hadis juga. Wal Bukhari, dan Bukhari. Wa Muslim. Wa Muslimun, dan Muslim. Wa Abu Daud, dan Abu Daud. Wa Tirmizi, dan Tirmizi. Wan Nasai, dan Nasai. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah. Ni bila dalam kitab hadis dia tak royak orang yang royak hadis saat ni tu dia royak ada 7 orang royak. Kita retilah kata ialah Ahmad ibnu Hanbal, iaitu Imam Hambali, dan Bukhari, dan Muslim, dan Abu Daud, dan Tirmizi, dan Nasai, dan Ibnu Majah. Tu ni 7 orang. Dikandaki kata hadis ni 7 orang royak, ni 7 demo ni. 7 orang ni dah. Dan yang dikandaki dengan sittah itu sittatun, ataupun dikandaki dengan sittah, rawahu sittah, rawahu sittatun. Tu nah, ada ni orang, ialah termasuknya ni orang ni ialah Bukhari, dan Muslim,
dan Abu Daud dan Tirmizi dan Nasai dan Ibnu Majah. Tak adanya Ahmad Ibnu Hanbal. Cabut seorang tu kalau sebut kata ni. Ni kita kena ingat. Nah, tapi pocik-pocik di rumah tak ada kisah lah. Ni hamba duk royak dalam kitab. Kalau tok pakai kau dia kena reti lah nak mengaji benda ni. Kalau lebih-lebih lagi orang takhasus hadis. Orang mengaji apa panggil bidai dia hadis. Dia ambil bidai hadis. Dia kena reti hak ni hak panggil hak mudah sekali lah. Sebab tu orang duk pondok dia ngaji, dia ngapa habis dah mata-mata dia ni. Mata hadis ni. Ni. Orang duk pondok ni mata hadis nak royak lah. Dalam syair dia tu Allahu Akbar cukup royak tu. Orang lain ni ngaji luar negeri tak ada mengapa benda-benda lagu ni, tak ada. Kadang-kadang doktor sendiri tak ingat. Nak kata tak boleh. Tapi orang duk pondok peruk. Ada siap dah jual syair dah, mata siap dah. Tu. Lepas tu baru yang ngaji. Macam orang ngaji nahwu alfiyah tu lah. Tu. Macam orang ngaji surah nazal maksud tu. Dia ada syair dia dah perok dah. Ilmu ayat tu. Ni. Sebab itulah bidai dia kena alim, kena reti benda ni. Kerana ulama dah susung siap belakang dah. Ni ulama ayat tu. Sungguh tak sungguh ulama di segi nak jagakan ilmu Allah Taala ni biar nak betul dengan Islam ni bukan main, bukan mudah. Kita mari tengok sikit-sikit Allah. Mudah kita nak menghukumkan satu-satu benda dengan kita tak reti. Sepitah lalu tu kita tak tahu kata kita jahil banyak lagi. Kita ni jahil banyak lagi. Jangan berasa aling. Kita jangan berasa aling. Tu ingat molek. Dan yang dikandaki dengan al-khamsah. Kata al-khamsah 5. Bila sebut kata itlaqkan di dalam kitab hadis kata hadis ni riwayat oleh 5 orang. Sebut kata 5 orang siapa dia? Ialah Ahmad Ibnu Hanbal dan Abu Daud dan Tirmizi dan Nasai dan Ibnu Majah. Cabutnya Bukhari dengan Muslim. Ni ingat molek. Sebagai peringatan kita. Dikanaki dengan 5, cabutlah Bukhari Muslim tak masuk. Tu. Dan yang dikanaki dengan al-arba'ah. Kalau kanaki dengan al-arba'ah 4 orang. Hadis ni yang riwayat oleh 4 orang. Perawi dia 4 orang. Siapa dia weh? 4 orang ni. Ialah Abu Daud dan Tirmizi dan Nasai dan Ibnu Majah. Ni kita pakai dia ingatlah. Kita duduk kampung tak kisah. Tak ada tanya lapis ni lah kubur esok ni. Tak ada tanya. Dan mati dah cuba royak rawi hadis dah berapa? Tak ada. Dia tanyanya mau belajar ke dak? Belajar ke dak ilmu agama? Belajar ke dak? Aku tak ada belajar, salah. Belajar tapi tak reti, tak apa. Tak apa tak reti. Reti itu bukan kerjaan kita, kerjaan Allah Taala. Tapi kita pergi ngaji tak? Ngaji dia tanya. Mu ngaji ke tak? Mu pergi ngaji ke tak? Mu usaha ke tak? Aku will 50 tahun umur. Sebab tu kita kena pergi ngaji. Jangan duk bosan dengan tak reti. Ada setengah orang tak reti dah. Tahu rasa malah weh tak reti. Allah, lah kawal lah. Pergi ngaji baru ni teralah. Dia mau ajak pergi jalan dengan babak pergi baru ni. Allah speaker duduk dekat speaker kawan. Sebutir buat royak. Bagaimana? Bon naik tangga kereta tak ingat kau bu. Lah, tak apa, gilah. Gilah ngaji. Tuhan je tak tanya reti tak reti. Moga reti tak reti bukan kerjaan kita Tuhan. Gilah mu 1000 kali pun dia tak reti. Tuhan tak reti tak reti. Tapi tahu tak gi ke dak? Kaki mu terjatuh gi ke dak? Sebab tu Tuhan kata man apa ni? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka orang yang berjalan lagi. Tu. Nah, orang yang berjalan lagi ngaji. Man salaka tariqan orang yang berjalan, orang yang usaha berjalan. Yaltamisu fihi ilman, yang dia pergi cari ilmu, jalan pergi cari ilmu, pergi ngaji, pergi dengar, pergi menadah.
Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala mudahkan orang tu pergi ngaji saat itu jalan-jalan ke syurga. Tuhan mudah lagi kata bila mati esok nak masuk syurga mudah, tak payah. Ya, ni kita nak sekali ni. Orang tak erti, dia kira tak erti. Alah. Gila ngaji nu lala nu, babo mizi nu. Allah, orang bakal borong kereta belakang. Tak erti. Gi juga lagu ni duk beli ikan kat tepi tu. Ya, nak ramah, suka. Ada juga lagu tu. Gi dengar tu, gila. Duk dalam wong dengar tu. Tu, belak pun tak erti pun. Gilah, biar mu usahakan belajar. Gilah. Mana saja orang ngajar di rumah kita kau di mana kau borong kereta kau gilah apa ni umur kita saat ni usahalah untuk mendapatkan ilmu agama. Kerana nak ayat tu Islam ni agama belajar. Agama bahasa kena ngaji. Tak boleh tak ngaji. Kerana Tuhan turun Iqra. Mula-mula lagi Nabi terima mula Iqra, suruh baca. Suruh belajar, dalih besar sekali. Tapi Islam ni dia tak ada. Orang buta huruf tak ada. Kita yang tak belajar tak sungguh. Ni kesalahan besar kita ni akan esok. Dia Tuhan tanya mengangur lah mulut nak jawab. Dia Tuhan tanya kita di akhirat esok. Mengangur lah. Kaya tu tak ada kali hebuk. Ya Allah aku tak erti nak pergi tu tak erti. Ya Allah habis aku malah pergi. Kalau nampak lepas lah. Kalau nampak jawab lagu tu lepas tu tak nak ambil kira. Adalah tak apa dah. Takutnya depan wisuti. Malah. Ni nak ayat tu. Sebab itulah tutup ilmu ni penting sekali. Ingat molek. Dan yang dikandaki dengan as-salasah. Dalam kitab hadis dia adalah dia kata rawahus salasah. Hadis ni riwayat oleh 3 orang. Maka tu ialah dikandaki dengan as-salasah ialah Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i. Tu 3 orang ni Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Dan yang dikandaki dengan al-muttafaqun alaih. Al-muttafaqu alaih. Sebut kata dalam hadis kata al-muttafaqu alaih ataupun muttafaqun alaihi. Dia tulis di akhir dia. Dia tak ada royak pia-pia. Tak ada royak 5 ke 7 ke apa ni 3 ke 5 kene ke 7 ke tak ada royak. Dia kata muttafaqun alaih. Ingat molek. Muttafaqun alaih. Hadis tu muttafaqun alaih. Ataupun dia tak kata muttafaqun alaih dak. Atau rawahu syaikhan. Hadis ni riwayat oleh 2 syekh, 2 tok guru. Tu, lagu tu. Atau dia kata gini. Tu, as-sahihain. As-sahihain. Rawahus sahihain. Dia kata gitu, 3 ni. Sama ada dia katanya muttafaqun alaih, as-syaikhan, as-sahihain. 3 ni ialah dikandakinya Bukhari dan Muslim. 2 orang dia. Ni kalau orang tu pakai dia kena ingatlah benda ni. Kena ingat benda ni. Tu nak ayat kata istilah. Istilah ilmu fiqh ataupun kaedah di dalam panggilan itlaq. Rawi-rawi hadis dalam kitab hadis. Yang mana ulama susunnya lagu tulah. Bila sebut kata 7 orang, dia tu. Bila sebut kata ni, dia tu. Sebut kata 5, dia tu. Sebut kata 4, dia tu. Sebut kata 3, dia tu. Sebut kata muttafaqun alaih, syaikhan, sahihai, dia tu. Tu nak ayat kata rawi hadis. Kita duduk di rumah tak ada kisah. Orang tu tua tak ada nak ingat benda ni. Hamba royak we tahu je kerana orang ada tulis dalam kitab ni kena baca. Nak we tahu nak ayat tu. Kita nak ngaji ni hak tua je ni. Bukan nak mengajar tok pakir yang ngaji pondok. Ngaji pondok. Ni kita nak belajar ibu-ibu kita hidup di pondok. Hidup di rumah. Pocik-pocik duduk rumah, pocik-pocik duduk saja di rumah, bukalah terosak tu. Tu. Hari Selasa pukul 2 tengah hari, amo mari royaklah seka 2 benda-benda hak sakut paut dengan kehidupan kita dunia dan juga di akhirat.
Lebih lagi menututi ilmu juga bekalai nak pergi pada akhirat esok. Itulah lebih kurang. Sebab itulah sidang penutup yang dihormati sekalian. Ambo rasanya setakat inilah di hari ini, insya-Allah sekira tidak ada uzur arah caping gapo minggu depan biiznillah, insya-Allah kita akan jumpa lah pula di sini. Kita akan cara minggu depan ni apa nama? Faraidul wudu'i. Tu segala fardu wudu yang ada di dalam mazhab. Cara fardu wudu. Fardu wudu ni tahu tilah. Benda fardu, benda hak wajib dalam air semaya. Tapi dalam mazhab. Mana dalam mazhab Pak ni lah. Kita Syafi'i kita tahu dah. Nah. Syafi'i kita tahu dah. Orang tua tadi nah, fardu wudu. Pak basah dua kering. Orang tua dah kata kat kampung dah. Ambil air semaya, wudu anak ambil air semaya. Orang tua kata hak mesti hak taping kena ambil. Sekadar ni sah dah mana? Nekara je kita. Pak basah, dua kering. Dua hak kering tu apa nama? Niat dan tartib. Niat ambil air semaya. Dah. Tu. Lepas tu tartib. Belatu. Tu panggil pak basah, dua kering. Tu. Nah, ada pun pak basuh mana? Basuh muka, basuh tangan dua siku, sapu kepala, basuh kaki. Tu basuh. Pak perkara tu basuh. Sekadar tu boleh semaya dah kita mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain kita tak tahu lagi. Tu insya-Allah minggu depan kita akan bercara benda ni sekadar yang kita mampu insya-Allah taala. Maka di hari ni aku rasa setakat ni dah dulu. Buat di hari ni dalam bercara kita salah dan silap sikit sebanyak, amo minta maaf banyak-banyak. Kalau ada salah silap dalam tutur kata amo lebih kurang singgung siapa dia, menyentuh perasaan siapa dia, amo minta maaf banyak-banyak. Maka amo berakhirlah di hari ni setakat ni dulu. Dengan kata aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.